Seterusnya kita ke Kota Kinabalu pula bersama Adrian Soidi untuk laporan bahan berita dari Sabah. Silakan Adrian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Lebih 1,000 ibu bapa sekitar Kota Belud hadir menerima pelbagai bantuan persekolahan untuk anak-anak dalam majlis program Kembali ke Sekolah di perkarangan bangunan Majlis Daerah Kota Belud. Bantuan turut melibatkan khidmat gunting rambut dan membaiki kasut sekolah secara percuma. Program anjuran bersama Media Prima Berhad, Miasat dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini diadakan bagi membantu meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Ibu bapa yang ditemui meluahkan rasa syukur atas keprihatinan pihak terlibat. Program seperti ini sangat baik sekali. Jadi boleh mengurangkan perbelanjaan ibu bapa di ujung-ujung tahun ini. Rasa bersyukur sangat sebab program macam ni dapat membantu sedikit sebanyak tentang perbelanjaan menjelang persekolahan ni lah. Kalau boleh tiap-tiap tahun lah menganjurkan program Back to School untuk meringankan bebanan ibu bapa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said berkesempatan meninjau pelaksanaan program tersebut yang menempatkan 30 gerai gunting rambut dan 5 gerai membaiki kasut. Beliau kemudian turut meluangkan masa mengunjungi majlis sambutan Rumah Terbuka Christmas Wakil Rakyat Kedamaian Jeremy Malajat di Kampung Tengkurus, Kota Belud. Majlis turut diserikan dengan persembahan hiburan. Lebih banyak produk daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menerusi nama peladang akan diperkenal di seluruh negara. Timbalan Pengerusi Nafas Datuk Muhammad Nazri Abdullah yakin langkah itu akan memberi manfaat kepada para peladang khususnya ahli nafas sekaligus memperkasa usaha mempromosi produk jenama peladang dengan lebih meluas. Kita akan menjelajah ke tiap-tiap negeri yang akan dihadiri oleh ahli-ahli jemaah pengarah yang lain lah. Sebab ini adalah kita kempen sebenarnya untuk memperkenalkan ataupun memberitahu kepada orang ramai bahawa Nafas mempunyai banyak produk untuk dipasarkan di luar. Jelajah ke seluruh negara itu juga akan memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan produk peladang secara terus dengan harga berpatutan. Datuk Muhammad Nazri bercakap kepada RTM dalam majlis kesyukuran sempena promosi produk nafas di Beaufort mengenai pameran antarabangsa pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia MAHA 2016 baru-baru ini. Beliau menyifatkan ia sebagai satu kejayaan besar dan banyak membantu dalam memperkenal produk pertanian nafas. Berhubung dengan keahlian nafas, Datuk Nazri memberitahu lebih 900,000 telah mendaftar dan beliau yakin ia berupaya mencecah 1 juta orang menjelang tahun 2018. Dalam majlis ini, 2 buah jentera dan produk keluaran nafas turut dipamerkan. Kerajaan negeri akan membina rumah transit 10 pintu bagi penempatan sementara mangsa kebakaran di Kampung Bangau-Bangau Semporna yang kini ditempatkan di Dewan Serbaguna Kampung berkenaan. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Ramli Marhaban memberitahu ia akan dibina dengan kos RM50,000 di kawasan sesuai yang akan ditentukan melalui perbincangan dengan pihak berkaitan. Kita akan harapkan pembinaan secepat mungkin bagi membolehkan mangsa-mangsa kebakaran yang sekarang ni duduk di Dewan Serbaguna akan dapat berpindah. Dan saya pastikan perkara ini seperti yang saya bincang dengan Tempoh Udara akan dapat dipercepatkan pembinaannya. Pembinaan rumah transit itu merupakan tambahan kepada 32 buah rumah transit yang telah dibina tahun lepas dengan kos RM1.5 juta. Datuk Ramli ditemui pemberita selepas majlis jalinan mesra pemimpin bersama rakyat di Semporna. Katanya rumah transit sedia ada juga akan disusun atur semula berdasarkan keperluan mangsa kebakaran, khususnya dari aspek keselesaan dan kebersihan selain menyediakan bekalan air dan elektrik. Pada 25 Mac tahun lepas, 233 buah rumah musnah dalam kebakaran di penempatan atas air Kampung Bangau-Bangau dan 2 minggu kemudian 50 buah rumah lagi ranap di Kampung Sama dalam kebakaran berasingan. Hadir sama dalam majlis ini Pemangku Ketua UMNO bahagian Semporna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran dan Pegawai Daerah Semporna Datuk Caco Bulah.
Meskipun cuti perayaan Hari Krismas telah berakhir, namun keadaan trafik di ibu negeri dilihat tidak begitu sesak dan sesibuk minggu lepas. Ini berikutan ramai warga kota mengambil kesempatan pulang ke kampung halaman untuk sambutan Krismas serta Tahun Baharu. Tinjauan kru RTM di beberapa lokasi tumpuan sekitar ibu negeri termasuk di Terminal Bas Inanam mendapati keadaan agak lengang. Kaki tangan kaunter jualan tiket bas yang ditemui memberitahu jumlah bas yang beroperasi juga berkurangan dari 50 hingga 60 buah bas sehari sebelum perayaan Hari Krismas kepada hanya 30 lebih buah bas ketika ini. Kalau dari segi Bukit tu, kalau macam sebelum dorang jalan, dorang macam mungkin dalam 2-3 hari itu dorang booking sudah. Habis itu kalau macam dalam, tapi lepas ini kurang-kurang sudah. Tapi kalau mungkin dalam mungkin tarik dari tanggal 30 atau 30 mungkin ramai lagi jualan membooking baru buka cuti sekolah. Agak sibuk juga, macam 2-3 hari sebelum Krismas lah. Tapi kalau macam sekarang kita boleh tengok juga, memang kurang, belum balik lagi. Semua orang mungkin tambah cuti lagi kan untuk tahun baru, sambung terus untuk tahun baru. Mungkin lepas tahun baru lah, mungkin dia agak sibuk sikit lah. Krismas oke juga lah. Jadi sekarang habis ini 2 hari cuti mana ada sekarang. Mungkin habis tahun baru lah orang sudah pulang sekolah apa semua mungkin ada ikatan lah. Berbeza pula keadaannya di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA yang agak sesak dengan penumpang sejak Jumaat lalu. Ini kerana ramai yang balik bercuti selain faktor tawaran tiket murah sempena cuti sekolah dan promosi jualan akhir tahun. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan rakan penyampai Dian Kasapuri. Silakan. Terima kasih Adrian untuk perkongsian dari RTM Kota Kinabalu Sabah.